ألسنتنا يفقهوا أقوالنا رب يسر ولا تعسر وبتم بالخير ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا Muhammad walhamdulillah rabbil alamin ya rabbil alamin. Maaf, saya sendawa. Saya tahu walaupun benda tu saya tak perlu cakap pun korang tahu, tapi saja je nak bagi tahu. Korang apa khabar, sihat? Handsome besar hari ni. Terima kasih. Saya nak kena biasakanlah pakai songkok. Nanti ada satu hari tu seharian saya pakai songkok. Jadi nak kena biasakanlah. Kakak-kakak dan abang-abang sekalian, apa khabar? Saya doakan semoga semua orang berada dalam keadaan sihat-sihat belaka. Seperti semua tahu, hari ini kita akan ada seminar FFFFF, di mana ini adalah Form 4 for Form 5, di mana seminar ni hanyalah khusus untuk tingkatan 5 sahaja, forbidden for Form 4. Diharamkan, tidak dibenarkan untuk Form 4 menjoinnya. Untuk pastikan kita Form 4 di sini. Okey, trooper, ada seorang ni nama dia Tun. Okey, dia hack dia tu. Dia guna akaun kakak dia. Macam mana trooper? Sibuk je kan? Tak apalah. Okey, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, hari ni akan jadi hari terakhir untuk korang. Ingat lagi, waktu mula-mula dulu, seminar korang bermula dengan si Ifat. Kan? Malam nanti pun korang akan berakhir dengan si Ifat. Betul ke? Allahu Akbar, sweet betul korang dengan si Ifat ya. Tak apalah abang kakak sekalian, let's go. Hari ni saya nak go throughkan, sebenarnya topik ni adalah topik yang basic. Topik ni tak berapa besar pun. Dan topik ni bias. Suara slow ke? Sir? Tak ada, suara saya kuat. Untuk sesiapa yang rasa suara saya slow, just nak bagi tahu, kalau you all guna handphone, belah kanan ni, belah kiri ni selalunya ada volume up. Awak boleh try tekankan volume up tu. Cubalah. Okey, kakak-kakak dan abang-abang sekalian. Memang slow sikit. Apa hal? Saya tak tukar setting apa-apa. Semua orang kata, ramai yang kata tak jangan ngada. Saya cepat percaya orang tau. Okey, abang kakak sekalian, untuk topik hari ni, saya nak bawakan topik yang sangat dekat dengan korang. Sebab apa? Sebab ini antara topik-topik yang awal-awal diperkenalkan dengan korang waktu tingkatan 4. Ingat lagi? Yes, iaitu chapter apa? Chapter asas nombor. Yes, number basis. Chapter yang kedua. Mula-mula dengan sifat dulu, kuadratik. Okay, saya masuk chapter yang kedua, iaitu asas nombor. Di mana abang kakak sekalian, kenapa saya pilih chapter ni? Saya just nak bagi tahu abang kakak sekalian dalam chapter asas nombor ni, biasanya kalau ikut dululah KBSM kan. KBSM selalunya soalan ni hanya akan keluar dekat paper 1 saja tau. Okay. Selalu akan masuk dekat paper 1 saja. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita ujian yang lebih supaya perjalanan kita mungkin dekat akhirat nanti lebih senang. Kita diuji dekat dunia supaya dihapuskan segala dosa-dosa kita. Ya Allah, abang kakak sekalian, tahun lepas berita gembira, chapter ni masuk paper 2. Kan? Macam happy lah. Biasanya kita main tekan-tekan kalkulator dapat jawapan kan. Lepas tu main teka-teka, Bismillahirrahmanirrahim, tanda, betul? Tiba-tiba masuk paper 2. Tiada lagi ruang untuk kita nampak macam kita pandai. Kita kena pandai. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, marilah kita mulakan untuk chapter ini. Semua orang tahu yang ini asas nombor. Dia bermain dengan asas nombor. Betul atau tidak? Yes. Dan boleh saya tahu tak, asas nombor ni ada asas berapa Okey, yang basicnya kita ada asas 2. Yang basicnya kita ada asas 2. Asas 5, asas 8 dan asas 10. Ini adalah KBSM. Tapi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita ini insan yang terpilih. Aku insan yang lemah. Kita insan yang terpilih kawan-kawan. Di celah-celah antara dua ni, dia masukkan asas 3, masukkan asas 4. Di celah-celah asas 5 dengan 8 ni, ada 6, ada asas 7 tuan-tuan. Di tengah-tengah asas 8 dengan 10 ni adanya 9. Bermakna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semuanya ada tuan-tuan dan puan-puan. Satu je tak ada. Satu memang tak ada
Asas 1 tak ada. Kita tak pilih asas 1, kita pilih asas 10. Boleh faham? Boleh faham? Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, mains ini kita pegang. Geng, untuk pengetahuan semua, nombor yang biasanya kita guna dekat dalam dunia ni, dekat dalam kehidupan kita ni, contohlah bila kita nampak je kan, kita jalan-jalan shopping mall, tiba-tiba kita nampak satu beg tangan. Okay? Beg tangan tu harga dia 759. Okay, boleh saya tahu tak, sebenarnya 759 ni, dia adalah asas berapa Base berapa Base 10. Segala nombor yang kita nampak dalam dunia nyata kita ni, okay, dia adalah base 10. Contoh lagi, awak jalan-jalan, awak kata macam mahal lah beg tangan ni, tak ada ke beg tangan yang lebih murah? Tiba-tiba tak ada. Memang shopping mall tu memang beg tangan semua mahal-mahal. Korang jalan-jalan tiba-tiba kan, korang nampak ada satu pen yang sangat menarik perhatian korang. Okay, pen tu adalah pen pilot. Wow, nampak begitu eksklusif. Korang nampak harga dia adalah 15. Boleh saya tahu tak, yang ni base berapa ni? Yang ni pun masih base 10, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Maksudnya dalam universe kita ni, semua nombor-nombor yang kita jumpa tu semuanya adalah base 10. Faham? Boleh terima? Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kita kena faham, kita sebenarnya dalam dunia ni bukan kita je yang wujud. Dalam universe kita mungkin kita je yang wujud. Okay? Dalam dunia lain kita tak tahu. Sesungguhnya Allah Maha menciptakan. Betul? Masya Allah. Ini dah belajar macam belajar tauhid. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, jom kita tengokkan macam mana abang kakak sekalian dalam kita punya nombor base 10 ni, kita boleh convertkan dia jadi nombor-nombor yang berbeza. Okay? Dia jadi nombor-nombor yang berbeza. Katalah kalau abang kakak sekalian, saya nak tukarkan daripada base 10 ke base 7. Saya nak tukar base 10 ke base 7. Macam mana nak buat benda ni dulu abang kakak sekalian? Jom kita tengok sekejap. Okey, saya nak bagi tahu mula-mula. Sekarang ni kita akan ada base 10 dengan base kurang daripada 10. Boleh terima? Boleh terima dulu yang ni. Okey, kita ada base 10, kita ada base yang kurang daripada 10, which is 9, 8, 7, 6, 5 and so on. Gang, kalau base 10 kalau base 10 nak jadi base 7, kita akan gunakan konsep apa? Kita akan guna konsep tablet. Tablet. Sekali. Tablet. Sebut. Tablet. Kenapa korang diam Kenapa tiba-tiba ruang chat diam Saya risau. Oh, fokus. Biasalah kan. Alasannya fokus kan. Then, daripada base 10, nak tukar jadi base kurang daripada 10, kita akan gunakan apa? Tablet. Tak boleh. Contoh abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Jom kita tengok Contoh saya kejap padam jawab. Contoh saya bagi mes ni nombor. Saya bagikan dekat sinilah. 567 base 10. Okey. Saya nak tukarkan menjadi base kita ambil base 8 lah. Boleh tak? Kita tukar jadi base 8. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, saya lock jap yang ni base, yang ni base Okey. Abang kakak sekalian, base 8. Kita kena buat satu konsep dinamakan sebagai 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3 and so on. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3 and so on. Okay, let's go. Abang kakak sekalian, saya nak tanya, 8 kuasa 0 berapa? 1. 8 kuasa 2 berapa? 8 kuasa 1 berapa? 8. 8 kuasa 2? 16. 64. Malu kat orang. 8 kuasa 3? 812. Bukan. 712. 512. 512. Betul tak? Kan? Gang, cuba awak tengok. 512, 567. Siapa lagi banyak? Yang atas ke yang bawah? Base 10 lagi atas, lagi besar kan? Okey, abang kakak sekalian. Selagi dia lagi besar, tolong tambah lagi 1. 8 kuasa 3, tambah lagi 1, geng. 8 kuasa 4. 8 kuasa 4 berapa? 4096. Cantik, 4096. Okey, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian. Contohlah, bayangkan abang kakak sekalian, korang ni adalah anak-anak yang soleh. Anak-anak yang solehah, betul? Kan? Anak-anak yang baik, anak yang dengar cakap mak ayah. Okey, mak ayah kata jangan buat, dia tak buat. Kan? Mak ayah suruh pergi sekolah, dia pergi sekolah, dia tak pernah serom. Betul? Dia tak pernah pergi tandas tanpa sebab waktu kat sekolah. Sebab dia ingat mak dia hantar dia pergi sekolah untuk belajar. Jadi dia pergi belajar. Okey, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Tiba-tiba, pada satu hari, geng, pada satu hari,
mak ayah awak, mak awak lah. Okay, kan kita selalu memang sayang dengan mak kita kan. Selalunya mak dulu. Nak minta apa-apa mak dulu. Sebab dekat ayah selalu tak lepas. Dekat mak dulu lepas, betul? Kan? Sebab mak akan bertindak sebagai PA ayah. Kalau ayah tak bagi, mama pujuklah ayah. Alah abang, bagilah anak kita tu. Sebaik saya sayang awak tau. Bagi kan. Betul tak? Kan? Itu trik terbaik sebenarnya Tuan-tuan. Itu adalah trik yang terbaik. Jadi abang, ada yang terbalik kat sini Pujuk mak tak bagi, pujuk ayah baru bagi. Bergantunglah. Bergantung pada korang ni anak manja dengan siapa? Anak manja dengan ayah ataupun anak manja dengan mak. Kalau macam saya tak cakap dengan mak, saya tak cakap dengan ayah. Saya cakap apa? Adik, pujuklah abah. Sebab adik-adik saya yang anak manja mak, anak manja ayah. Saya selalu minta tak dapat. Jadi saya dah belajar waktu kat sekolah, saya minta tak dapat. Ni waktu dewasa, saya minta ayah saya, saya minta adik-adik saya untuk pujuk mak ayah saya. Simple. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, bayangkan satu hari mak kita memberi kita duit belanja RM567. Tuan-tuan, satu hari mak ayah bagi duit belanja RM567. Begitu happy, betul? Masya Allah. Terima kasih mama atas duit ni. Tapi mama cakap apa? Amir, ini Umi bagi duit RM567 untuk duit belanja Amir hari ni. Tapi dengan syarat. Alah, pinggan Amir dah basuh, baju Amir dah sidai, dah lipat, dapur Amir dah kemas, bilik Amir dah kemas, semua Amir dah kemas, halaman kat depan Amir dah potong, dah rumput, semua Amir dah buat ni, rumah pun dah mop, semua Amir dah buat dah. Boleh lah Amir. Tak, bukan macam tu Amir. Umi cakap dengan satu syarat, duit ni Amir jangan simpan tau, Amir habiskan. Belum pernah mak ayah bagi duit kat kita, dia suruh habiskan. Misalnya belanja elok-elok, kalau tak perlu tak beli kan. Tapi mak kita tak tahulah, mungkin malam tadi dia mimpi dia menang cabutan bertuah agaknya kan. Jadi dia nak suruh habiskan. Ingat Amir, Umi cakap apa? Habiskan. Slow-mo. Dia suruh habiskan. Kita sebagai anak yang soleh, anak yang mendengar kata, kita kena buat apa? Kita kena habiskan tuan-tuan. Jadi niat pertama kita, kita cakap apa Okey. Jarang-jarang aku dapat momen ni. Aku kena pastikan aku habiskan benda ni. Nak buat apa Yes. Pergi sekolah belanja kawan-kawan, betul? Pergi sekolah belanja kawan-kawan. So saya pun datang dah, pergilah sekolah MC Plus kan. SMK MC Plus datang. Okey. Tengah senyum je. Sejak pagi senyum. Senyum. Tiba-tiba waktu rehat. Kering, waktu rehat. Nak keluar ni, nak bangun. Kawan-kawan, aku ada pengumuman. Tiba-tiba ting. Perhatian kepada semua pelajar SMK MC Plus, sila turun ke kantin sebab makanan kalian semua disponsor hari ini oleh Yang Berhormat Encik Syakib, Pengetua Sekolah SMK MC Plus. Diulang suara, perhatian kepada semua pelajar-pelajar SMK MC Plus, sila turun ke kantin untuk mendapatkan makanan percuma. Makanan percuma hari ini telah disponsor oleh yang berbahagia Tuan Syakib, Pengetua Sekolah SMK MC Plus. Teng. Koyak rabak hati ni. Bila orang nak berbelanja, tiba-tiba orang lain pula belanja. Jadi habis tak duit saya kat sekolah? Tak tersentuh walau sikit pun. Tak boleh jadi ni. Jadi apa saya buat? Saya jalan balik sekolah. 567 ni macam mana ni? Balik rumah nanti Umi marah. Alah Umi, janganlah marah Amir. Tiba-tiba abang kakak sekalian, terdetik dalam fikiran saya rasa macam aku kena bertindak. Saya pun buat apa? Saya pergi shopping mall tuan-tuan. On the way nak balik tu saya pergi shopping mall. Ini perempuan mesti suka ni.
Perempuan mesti suka. Yang lelaki tahu dah. Dia jalan-jalan-jalan, 567 tak tahu nak buat apa. Dia pergi surau, dia masukkan dekat dalam surau, selesai. Betul? Tak. Sebab hari ni hari Jumaat. Lelaki kan pergi masjid. Tak kira lah dia sanggup atau tak sanggup, dia kena pergi. Jadi abang kakak sekalian, dia jalan-jalan. Saya jalan-jalan. Tiba-tiba abang kakak sekalian, saya nampak dekat satu kedai ni, ada satu perkara yang sangat cantik. Warnanya putih. Halus bentuk permukaannya. Seni benanya sangat teliti. Saya tengok. Tiba-tiba abang kakak sekalian, saya tengok dia senyum kat saya, geng. Dia senyum kat saya. Saya ada bagi, hai. Saya pun macam, kau dah kenapa? Dia mati, geng. Dia hidup balik, geng. Dia mati balik, geng. Saya macam, wow, powernya benda ni. Saya rasa macam saya nak beli. Saya tengok tag harga dia, abang kakak sekalian, tag harga dia RM4,096. RM4,096. Boleh beli ke? Tak boleh. Apa hal mahal sangat? Dekat bawah tu dia ada tulis limited edition. Bila tulis limited edition dia terus jadi mahal. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, saya tak mampu. Saya tak mampu beli benda ni, betul? Saya tak mampu beli benda ni. Saya pun dengan azam yang tinggi, tak apalah. Saya letak balik benda tu. Sebab apa? Once broken, consider sold. Saya letak elok. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi saya buat apa? Saya punya jalan. So maksudnya abang kakak sekalian, dengan harga 4,000 tadi, saya tak mampu nak beli, betul? Saya tak mampu beli. Saya jalan lagi. Jalan. Tiba-tiba abang kakak sekalian, saya nampak satu persalinan yang sangat lawa. Wow. Aku rasa macam nak belilah. Apa dia? Saya nampak baju Melayu, kan? Masya Allah, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Baju Melayu yang sangat cantik, geng. Dia punya box pun premium. Warna green, emerald green. Saya nampak macam, wow, cantiknya. Baju ni dari bulan bintang, Raya is back. Walaupun Raya dah lama. Masih cantik lagi kemasan dia. Saya tengok, saya rasa, wow, lawanya. Saya pun macam nak belilah. Tengok harga dia, RM512. Wow. Duit ada tak? Ada. Boleh beli tak? Beli. Apa lagi? Kita beli, geng. Boleh beli berapa, geng? Boleh beli 2 tak? Tak boleh. Saya hanya boleh beli 1 saja. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, saya beli 1 dekat situ. Dengan harga berapa? RM512. Tadi duit saya ada berapa ringgit, tuan-tuan, kawan-kawan? Saya tadi ada RM567. Ditolakkan dengan RM512. Kini duit saya tinggal berapa? RM50. Betul? RM55. Boleh tak saya nak balik sekarang? Tak boleh, kan? Sebab apa? Umi kata apa? Amir, habiskan duit ni. Saya pun jalan. Tiba-tiba abang kakak sekalian, saya nampak sesuatu yang sangat menarik. Macam biasalah, kita ni pelajar sekolah, betul? Kita ni pelajar yang berdedikasi, pelajar SMK MC+. Kan? So, mana kita akan pergi? Kita akan pergi ke? Yes, kita akan pergi ke kedai buku. Saya belik buku. Tiba-tiba saya nampak satu buku ni. Macam menarik. Okay? Macam menarik. Dia cakap apa bermulanya satu kesedaran, kan? So saya belik. Saya nampak macam push. Harga dia tak mahal, kan? Harga dia satu buku RM64. Macam, wow. Menarik juga. Dia punya emboss pun nampak ngam. Jadi abang kakak sekalian, saya pun buat apa? Saya beli, abang kakak sekalian. Boleh beli tak? RM64. Tak boleh, kan? Rupa-rupanya dia ada kaitan dengan umur. Umur tak cukup lagi, tak boleh beli. Saya tolak ke tepi. Tak bolehlah nak beli. Sedih, kan, kawan-kawan? Sedih. Tapi tak apa, abang kakak sekalian. Ingat, kita masih tak boleh balik. Sebab apa? Umi kata, habiskan duit ni.
Kalau kita balik dalam keadaan ada duit RM55, ni Amir dah cuba yang terbaik, tapi Amir tak mampu ni. Tak boleh. So kita jalan lagi, jalan kedai buku, tiba-tiba abang-abang dan kakak-kakak sekalian, tiba-tiba jadi batu. Astaghfirullahalazim. Yang ni kita tak boleh nak beli, tak apa, kita tak boleh nak beli, kosong kat situ. Saya jalan lagi, jalan, tiba-tiba abang kakak sekalian, saya nampak ada satu buku yang sangat menarik. Saat kiamat menghampiri. Saya pun rasa macam, ya Allah, mungkin ini adalah tanda-tanda kau inginkan aku bertaubat. Kiamat semakin hampir, namun tugas kita bukan meramal, tapi beramal. Kerana kematian juga satu kiamat dan ia boleh datang bila-bila. Sentap babe. Saya pun apa lagi? Saya ambil, tengok harga kat belakang. Harga dia RM8 kan, tengah promosi. Harga dulu, okey, dia tak ada letak harga. Harga dulu tak tahulah berapa harga. Tapi harga dia RM8. Dia buang harga kan? Dia buang harga. Boleh beli ke tak? Boleh beli tak? Boleh beli geng, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. So saya beli, geng. Saya boleh beli berapa geng? Boleh beli 6. 1 RM8, 2 RM16, 3, 4, 5, RM40, 6 RM48. Cukup tak? Cukup tak? Cukup. So abang-abang dan kakak-kakak sekalian, dengan duit RM55 tadi tu, kita tolakkan dengan RM48, which is kita akan beli 6 ketul buku tersebut. 6 ketul buku tersebut. So sekarang ni baki tinggal berapa? Baki tinggal 7 abang kakak sekalian. Tinggal RM7 geng. Boleh balik dah ke? Tak boleh abang kakak sekalian. Masih tak boleh. Sebab apa abang kakak sekalian? Duit masih ada. Umi kata apa? Amir, habiskan. Amir, habiskan. Amir, habiskan. So saya pun macam, okey tak apalah. Kita jalan-jalan lagi. Jalan. Dekat dalam buku, dekat dalam kedai buku tu, tiba-tiba abang kakak sekalian. Ada sale satu lagi buku. Kan? Nama tajuk ni, ini semua mitos. Plastik dah terbuka sikit, so dia potong harga lah. Harga asal mahal sikit RM25. Lepas tu dia potong macam ni. Bila dah terbuka, dia potong harga tinggal RM8, tinggal RM7 je satu. Salah. Tinggal RM8 je harga satu buku. Tinggal RM1 je kan. RM1 takkan tak nak beli, betul? Apa lagi, saya pun grab lah banyak-banyak. Kawan-kawan saya pun sekarang ni banyak layan mitos. Dia kata apa, kalau hingus mengalir maksudnya mata kita rabun. Lepas tu kalau pensel lebih pendek daripada ibu jari, maksudnya mak kita dah nak mati. Kan? So banyak sangat mitos yang berlaku. Saya beli, saya bagi member saya sekali. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, satu buku RM1, kita boleh beli berapa buku? 7 buku abang kakak sekalian. Masya Allah. So daripada RM7 tadi, kita tolakkan lagi dengan RM7 sebab kita beli 7 buku. Sekarang ni duit tinggal berapa? RM0. Geng, duit ada lagi tak geng? Tak ada, dah habis. Boleh kita balik sekarang? Masya Allah, kita dah boleh balik abang kakak sekalian. Ya Allah, berbekalkan satu. Apa ni tadi Aku dah lupa dah. Satu apa ni? Saat kiamat menghampiri Oh, baju Melayu. Yes, baju Melayu. Satu baju Melayu, 6 buku saat kiamat menghampiri dan 7 buku. Ini semua mitos. Alhamdulillah abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kita berjaya habiskan duit kita. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, tanpa kita sedari sebenarnya inilah dia jawapan kita. 1067 base 8. 1067 base 8. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, inilah dia jawapan kita. 1067 base 8. Dan ketahuilah bahawasanya abang kakak sekalian, 567 dan 1067 kedua-duanya adalah nilai yang sama. Cuma rupa mereka saja berbeza. Boleh faham? Gitu je. Macam tu je lah. Okey, gang, saya tahu awak boleh tekan kalkulator benda ni, betul tak? Saya tahu awak boleh tekan kalkulator, betul? Okey, semua orang keluarkan kalkulator. Kita nak recheck balik benda ni. Okey. Okey, tekan mode sampailah awak nampak base. Okey, macam saya sekarang ni tekan mode dekat sini. Ini kelas Swiss. Jadi abang kakak sekalian, awak tekan nombor 3. Lepas tu dia tanya dah, yang ni deck ni tak best.
Dek ni adalah base 8. Dek memang base 8. Kalau awak tengok dekat sini, mana dah perkataan. Okey, kita tengok ni. Dek bin dek adalah base 10. Dek adalah base 10 So base 10 kita berapa? 567. 567. Okey. Ini adalah 567 base 10. Macam mana kita nak tukar jadi base 8? Base 8 adalah OC. Base 8 adalah OC. Nampak tak atas ni? OC. OCT. Tekan. Nanti kita akan terus dapat. Jawapannya adalah 1067. 1067. Boleh faham? Macam mana kita nak tukar jadi base 2? Base 2 adalah bin. Base 2 adalah bin. Bin. Tekan. Awak akan dapat 1101111. Boleh dapat? Yang kosong-kosong depan tu tak payah ke se? Yang kosong-kosong depan tu tak payah. Boleh dapat? Boleh dapat? So kalkulator akan ada 3 base saja Base 8, base 2, base 10. Sekali lagi, ada 3 base je. Base 8, base 2, base 10. Sekali lagi saya tunjukkan kejap. Saya ambil kalkulator satu lagi. Duka cita dimaklumkan, kalkulator satu lagi saya tak jumpa. Saya minta maaf. Saya minta maaf, saya tak jumpa. So abang kakak sekalian, tekan mode. Kejap tekan mode. Tekan mode. Kalau kalkulator biasa, awak tekan mode banyak kali sampai awak jumpa base. Okay, sampai awak jumpa base. Boleh? Alright. Seterusnya abang kakak sekalian, awak tekan yang ni nombor 3. Tekanlah nombor 3. Boleh dapat? Dan untuk preset ni, dia akan bagi deck. DEC, kalau macam deck tu adalah macam decagon lah. Deck adalah base 10. Saya tulis kat sini Okay, deck adalah base 10. Okay, awak masukkan nilai awak. Nilai awak adalah 567. Okay, tekan sama dengan awak dah jumpa 567 base 10. Boleh faham? Boleh faham Okay, lepas tu abang kakak sekalian, kita nak tukar jadi base apa Kita nak tukar jadi base 8. Kita nak tukar jadi base 8. So abang kakak sekalian, tukarkanlah base 8 OCT. OCT OCT. So awak akan dapat OCT adalah base 8. Tekan OCT abang kakak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Nanti awak akan nampak 000001067. Boleh dapat? Okey. Lepas tu kalau awak nak tukar jadi base 2, base 2 akan tekan bin. Base 2 adalah tekan bin. Tekan bin kat situ. Awak akan dapat jawapan awak. 000 ni tak payah tengok. 110111. Boleh dapat? Boleh dapat? Semua orang sibuk tanya, sir, hex tu apa? Hex tu apa? Saya tak pernah guna hex ni. Dalam syllabus, dalam kalkulator ni, kita hanya akan gunakan base 10, base 8, base 2 sahaja. Boleh? Yang lain, dengar sini yang lain, kalaulah dia minta tukar jadi base 5, base 4, base 3, base 7, kita tak boleh guna kalkulator. Boleh faham? Okey, kita akan guna cara manual. Cara manual macam mana? Macam ni lah. Boleh dapat? Okey, jom. Kita try jap. Abang kakak sekalian, nombor yang sama. 567 base 10, kita tukarkan kepada base 6. 567, nombor yang sama, kita tuliskan dalam base 6. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. So, abang kakak sekalian, base 10 nak tukar jadi base 6. Macam mana abang kakak sekalian? Ingat, kita kena sediakan kedai-kedai kita dulu. Tadi kedai kita start dengan 800, 801, 802 kan. Tapi sekarang ni, yang tu tadi base 8. Sekarang ni nak tukar jadi base 6, so kena tukar apa Kena tukar jadi 6 kuasa 0, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2, 6 kuasa 3, 6 kuasa 4. Boleh terima? So let's go abang kakak sekalian. 6 kuasa 0 akan dapat 1. 6 kuasa 1 dapat 6. 36. Lepas tu apa? 216. Lepas 216? 1296. Terima kasih, 1296. Macam biasa abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kita nak soleh betul? Yes. Awak lah anak soleh. Saya bukan anak soleh.
Saya anak Ma'ruf. Okey sir, kau memang tak nak layan saya kan? Kau memang tak nak layan saya lah kan? Tak apalah saya redha. Ya Tuhan, jika ini, tak adalah. Okey, let's go abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Dengan 567, kita boleh tak beli barang dengan harga 1296? Boleh ke tidak? Enggak bisa abang kakak sekalian. Haram. Tak boleh, duit tak ada. Kau jangan pergi hutang pula. Sir, sorry sir. Tahun lepas kita orang dah belajar, waktu form 3 kita orang dah belajar pasal kad kredit. Kebetulan saya bawa kad kredit ayah saya. So saya boleh belilah kan. Orang kata pasal duit dia, tak payah nak fikir pasal kad kredit pula. Jom, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, tak boleh beli benda ni. So, kita boleh tak beli 216 punya harga? Boleh? Boleh beli berapa Boleh beli 1, boleh beli 2. Boleh beli 3 tak? Tak boleh. Kita hanya boleh beli 2 sahaja. So, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, so, duit kita tadi adalah 567. Ditolakkan dengan 1,216. 2 berapa RM232. RM432. Betul tak? Yes, RM432. Ditolakkan dapat berapa 7 tolak 2 dapat 5. Dapat 3, dapat 1. RM135. Abang kakak sekalian, di bawah tengok kedai seterusnya ada harga pula RM36. Boleh beli ke tidak? Boleh beli ke tidak? Boleh? Yes. So, harga duit kita adalah RM135. Boleh beli berapa benda untuk 36 ni? Boleh beli 3 benda. 1 36, 2 72, 3 berapa? 108. 108 masih dalam harga yang mampu kita beli. So, 108. Tolakkan dapat berapa? 72. Betul? Tinggal RM27 kan? So, jalan lagi abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Kedai sebelah pula ada sale RM6 satu benda. RM6 satu benda. Takkan kita nak beli, betul tak? Harga duit ada RM27. Satu barang RM4. Satu barang RM6. RM12, RM18, RM24, RM30. Kita boleh beli 4 barang je geng. So belilah 4 barang kat situ. Harganya berapa? RM24. So 27 tolakkan dengan 24, bakinya akan jadi 3. Boleh balik ke sekarang? Jangan. Kita beli satu lagi barang iaitu berharga RM1. So boleh beli berapa barang? Boleh beli 3 barang. Cantik. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, untuk 567 base 10, kita nak tukar menjadi base 6, dia akan dapat berapa 2343. Cantik abang kakak sekalian, awak akan dapat 2343. Am I right? Betulkah di situ? Betul Cantik abang-abang dan kakak-kakak sekalian. So, gang. Itu, dengar sini. Itu kalaulah daripada base 10 nak tukar jadi base yang kurang daripada base 10. Base 10 nak tukar jadi kurang daripada base 10. Sekarang ni abang kakak sekalian, saya nak tukarkan pula daripada kurang daripada base 10 menjadi base 10. Sekali lagi, daripada kurang daripada base 10 nak tukar jadi base 10. Macam mana? Okey. Caranya adalah dengan tadi beli sekarang jual macam tu. Mudah sangat pengiraan korang ni. Tadi beli sekarang jual. Gang, yang ini akan kita buat apa Kita akan buat pisahkan. Kita akan buat pisahkan. Okey, pisahkan macam mana? Jom kita tengok sekejap Tadi kita dapat berapa 1067 base 8. Okey, tadi kita dapat 1067 base 8. Kejap, saya duplicatekan kejap. Saya bawakan di sini. Okey, sekarang ni aim kita adalah untuk tukarkan dia. Okey. Daripada base 8, kita nak tukar jadi base 10. Okey, mengikut ura-ura, mengikut kata-kata orang, dia akan jadi 567. Ya ke? Tak apa, kita padam dulu jawapan ni. Kita jangan dengar cakap orang, kita buat sendiri. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, 1067. Nak buat apa tadi saya cakap? Pisahkan. Yes. Nak pisahkan macam mana? Dia akan jadi macam ni. Jap. Tak lawa, tak handsome. Tak boleh, dia kena handsome. Okay. Dia pisahkan. Pisahkan macam mana? Start dengan 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3.
Which is abang kakak sekalian, kita akan dapat apa 8 kuasa kosong adalah 1, 8 kuasa 1 adalah 8, 8 kuasa 2 adalah 64, 8 kuasa 3 adalah 700, berapa? Tadi 8 kuasa 3, 512. Cantik abang kakak sekalian. So, nak kena buat apa abang kakak sekalian? Tengok nombor atas, tengok nombor bawah. 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 Nak buat apa? Kita darabkan. 1 darabkan dengan 512, awak akan buat apa? Sorry yang ni darab, yang ni darab, yang ni darab, yang ni darab. So kita akan dapat 1 darabkan dengan 512, awak akan dapat 512. Ditambahkan dengan 0 darabkan dengan 64, dapat berapa? Dapat 0. Ditambahkan pula dengan 6 didarabkan dengan 8, dapat berapa? 68, 48, tambah 48. Yes. Ditambahkan dengan 7 darab 1 dapat 7. Geng, abang kakak sekalian nak buat apa geng? Semua benda ni awak tambahkan, dapat berapa 512 tambahkan dengan 48 tambah 7, dapatlah 567. Jadi abang kakak sekalian, inilah dia kita punya base 10, 567. Kita dapat jawapan yang sama balik dekat sana tu. Boleh faham? Boleh faham? Is everyone clear? So maksudnya abang kakak sekalian, base 10 nak jadi base kurang daripada 10, nak buat apa tak boleh. Daripada base kurang daripada 10 nak jadi base 10 balik, nak buat apa pisahkan. Boleh dapat? Okey, abang kakak sekalian, boleh tak tolong saya? Tolong buktikan kejap yang ini. Okey. Korang tolong buktikan kejap. Boleh dapat ke tak benda ni? Silakan abang kakak sekalian. Go. 1 minit dari sekarang. Saya tak nak kacau. 1 minit dari sekarang. Go. Awak try dulu. Okey, sudah. Alright. Geng, dapat juga tak benda ni? Dapat juga Cantik abang-abang dan kakak-kakak sekalian. So, perlu ke saya tunjuk? Tak perlu Korang dah buat sendiri Alright, cantik abang kakak sekalian. So, abang kakak, boleh tak saya nak let go dulu benda ni? Okay. Ada benda yang mungkin bila masuk exam, korang tak tahu nak buat. Bila masuk exam, korang tak tahu nak buat ataupun korang blur nak buat. Tetapi sebelum tu abang kakak sekalian, sebelum tu jom kita try kejap. Okay, kita ambil satu soalan boleh tak? Kita ambil satu soalan kejap Okay, yang ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan nombor 5. Fatih ingin membeli sebuah sofa yang berharga 550 base 8. Sekejap. Dia duduk univers mana ni? Gang, saya nak bagi tahu ini Fatih bukan Fatih yang kita kenal tau. Fatih yang kita kenal adalah universe base 10. Yang ni universe base 8. Ini mungkin kopi ori lah. Mungkin Fatih yang ni dia tak masuk kat billboard. Okay. Jadi abang kakak sekalian, so kita tengok kejap. Yang Fatih dekat base 8, yang universe base 8, dia beli sofa dengan harga 550. Gajian pula dia nak convert kan. Harga 500 base 10 tukar jadi base 8 tu. Saya pun tak faham lah. So abang kakak sekalian, dia kata apa jika terdapat diskaun 10%, berapakah harga yang perlu dibayar oleh Fatih dalam base 5? Ngado-ngado, kenapa tak pergi base 10? Kenapa sibuk daripada base 8 nak tukar jadi base 5? Haduhai, panas pula hati kita, betul tak? So, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, boleh saya tahu apakah operasi yang patut kita buat? First kali, dia adalah 550 base 8, betul tak? Kan?
550 base 8. Kita kena tukar dulu jadi base berapa? Tukar dulu jadi base 10. Tukar dulu jadi base 10. Geng, silakan geng, nak buat apa? Pisah-pisah ke? Tak boleh. Pisah-pisah. Thank you abang kakak sekalian. Pisah-pisahkan. So yang ni adalah 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 5 tu. 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. 64, 8, 1. So, 5 darab 64 dapat berapa? 5 darab 64. Awak dapat 320. Alhamdulillah. 320 tambahkan dengan 5 darab 8 dapat 40. Tambahkan dengan kosong, so awak akan dapat berapa? Harganya adalah 360. Yes, 360 base 10. Tapi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, adakah ini nilai yang Fatih akan bayar? Adakah ini nilai yang Fatih akan bayar? Tak Sebab apa Sebab dia bagi tahu dekat situ, jika terdapat diskaun 10%. Halo, diskaun 10%. Maksudnya, boleh saya nak tanya tak? Maksudnya, dia akan bayar berapa persen Diskaun 10%, maksudnya dia akan hanya bayar 90% lah So nak kena buat apa Just kirakan 90 per 100 darabkan dengan berapa Darabkan dengan 360. Nanti awak akan dapat berapa 360, so awak akan dapat RM324, betul tak? Kan? Yes, dia hanya akan bayar RM324 base 10 saja. Murah sofa ni. Saya baru survey sofa. Kan? Nak pindah rumah baru kan? So kena ada sofa, kena ada tilam semua kan? Harga sofa mahal. So abang kakak sekalian, saya nak ingatkan, kalau korang balik rumah, kalau korang kat rumah, okay, korang duduk dekat atas sofa yang selesa, kan? Yang selesa, yang boleh tidur dekat atas tu, abang kakak sekalian, percayalah, dekat situ mengalirnya usaha keras mak ayah awak untuk sediakan kediaman yang selesa untuk awak, untuk sediakan sofa yang selesa untuk awak duduk sambil tengok TV. Padahal sofa tu tak penting pun. Dah siapkan bilik yang cukup selesa tu pun cukup lah. Tapi dia tetap sediakan sofa untuk awak relax-relax. Kan? Jadi abang kakak sekalian, jom. Kenapa 90 se? Sebab diskaun 10% mestilah bayar 90% je. Diskaun 10% mestilah bayar 90% saja. Boleh So abang kakak sekalian, ini adalah base 10, 324. So yang ni 100%. Kalau 90% dia akan jadi RM 324 base 10. Jadi abang kakak sekalian, 324 base 10 nak tukarkan pula jadi base 5. How? Ingat anak soleh semua. So abang kakak sekalian, 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3, 5 kuasa 4. 5 kuasa 0 akan jadi 1, 5 kuasa 1, 5, 25, 125, 625. Pergi ke kedai yang pertama boleh beli ke tak? Tak boleh. Pergi kedai yang kedua boleh beli ke tak? Boleh. Boleh beli berapa 1 cukup. 2 cukup. 3 cukup tak? 3 cukup tak? 365, 375. Tak cukup. So beli 2 sahaja. Gang, dia beli 2 sahaja dekat sini. So harga duit tadi ada berapa? 324. Tolakkan dengan 250. Betul? Tolakkan dengan 250. Jadi balance awak tinggal berapa? Tinggal 4. 12 tolak 5, 7. 3 jadi 2 habis. Tinggal RM74. Gang, boleh beli tak yang RM25 ni? Boleh. Boleh beli berapa 1 boleh. 2 boleh. 3 boleh. Tak boleh. 3 dah RM75. Ada RM74 je. Cukup aja. So belilah 2 dekat situ. So awak akan dapat berapa Awak akan dapat daripada RM75. Tolakkan dengan RM50. RM74 dah. RM74 tolakkan dengan RM50, tinggallah RM24. Betul? Yes. Seterusnya, boleh beli tak yang RM5 ni? Boleh. Dia akan beli berapa Dia akan beli 4 unit. Yes. So 4 unit tadi RM24, tolakkan dengan 4 unit dapat RM20. Baki balance-nya akan jadi RM4. Dan akhir sekali abang kakak sekalian boleh beli berapa ketul? Boleh beli 4 ketul. Cantik abang kakak sekalian. Nah, jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, base 5-nya akan jadi berapa Base 5-nya akan jadi 2, 2, 4, 4. Yes.
22, 4, 4 base 5. Inilah dia jawapan akhir kita. Boleh terima? Is everyone clear now? Yes. Okay, ngam. Okay, seterusnya abang kakak sekalian. Saya nak ajar awak macam mana awak nak congak, boleh? Okay, geng, kejap. Aduh, kejap. Okay, kejap Disclaimer mungkin yang ni orang baru. Dia tak kenal lagi Amir Ma'ruf macam mana. Okay, dia tak kenal lagi Amir Ma'ruf macam mana. Dia dah beberapa kali, kejap Okay, ni ada kawan kita. Dah beberapa kali dia tanya saya. So, nak screenshot. Hai, nama saya Amir Ma'ruf. Awak tak perlu screenshot dalam kelas saya sebab saya akan upload semua benda yang saya conteng ni dekat dalam app nanti. Boleh? Di ruang jawapan. Awak ambil je terus. Awak download sebiji-sebiji. Okay? Selamat berkenalan. Saya Amir Ma'ruf. Muka ni tak tipu. Tekelian mayo pian ren. Nde munje poi solate. Ye cera cun ne ibota. Boleh? Alright. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Saya nak teruskan, boleh? Saya nak teruskan. Okay, geng, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Sekarang ni, kadang-kadang soalan dia suruh kita congak. Sekarang ni, kadang-kadang soalan dia suruh kita congak. Contohnya, saya nak tanya dulu. Kalaulah nombor tu adalah 3, 2, 5, 8, tak nak ah. Nombor tu saya bagilah 9, 9, 9, 9. Ni base 10 Ni base 10. Tolakkan dengan 746. Awak ada masalah tak nak buat? Tak ada masalah. Kita tahu nak congak kan? So kena buat apa? Bentuk lazim. 9, 9, 9, 9 tolakkan dengan 746. So jadi abang kakak sekalian, 9 tolak 6 dapat 3, 9 tolak 4 dapat 5, 9 tolak 7 dapat 2, turunkan 9. Yang ni adalah jawapan kita. 9253. Betul? Betul kan? Yes, 9253. Cantik. Beres. Yang ini dah dapat 9,253. Okay. Macam mana kalau tiba-tiba dia gunakan base, sekarang ni dia gunakan base 7 okay. 6, 5, 2 base 7 ditolakkan dengan 522 base 7. Ada asyalah tak? Ada asyalah tak? Tak ada asyalah Kita just buat apa Kita tolakkan macam biasa abang kakak sekalian. 6, 5, 5, 2 ditolakkan dengan 5, 2, 2. Sebab dua-duanya base 7 tak ada masalah lah. Dua-dua dah base sama kan? So tolakkan macam biasa. 2 tolak 2, 0. 5 tolak 2, 3. 5 tolak 5, 0. 6 tak ada. So dapatlah ini jawapan dia. 6, 0, 3, 0. Base 7. Boleh faham? Okay. Tapi abang kakak sekalian, ada certain nombor yang kita tak boleh nak tolak. Contoh, kita ambil dulu base 10 5, 6, 3 base 10 ditolakkan dengan 279 base 10. Masya Allah. Kita buat cara sama juga, bentuk lazim. 563 ditolakkan dengan 279. Kedua-duanya adalah base 10. Geng, bila base dah sama tak ada masalah. Masalahnya adalah 3 nak tolak 9. 3 tolak 9, boleh ke? Tak boleh kan? So kita buat apa Kita pinjam kat sebelah, betul tak? Benda ni semua orang dah tahulah. Pinjam sebelah, yang ni daripada 6 jadi 5. Yang ini jadi berapa Dia pinjam 10 jadi 13. So sekarang ni 13 boleh tolak 9? Boleh. 13 tolak 9 tinggal 4. Setuju? Yes. 5 boleh tolak 7? Tak boleh. Dia kena pinjam dekat sebelah. So yang ni jadi 15, yang ni jadi 4. Betul? So now 15 boleh tolak 7? Boleh. 15 tolak 7 tinggal 8. Yang tinggal kat sana 4 tolak 2 dapat 2. Inilah dia jawapan kita. 284 base 10. 284 base 10. Boleh terima? Tapi nak cerita dia abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Seandainya soalan yang sama diajukan pada awak, tapi dia bermain dengan dia bermain dengan base yang berbeza. Contoh, bukan base yang berbeza, base sama, tapi step dia kena pinjam. Dia ni nombor tak cukup. Contoh, 4, 1, base 5 ditolakkan dengan 2, 3, 4 base 5. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jom. 413 base 5 ditolakkan dengan 234 base 5. Geng. 3 boleh tolak 4? Tak boleh. Boleh pinjam sebelah? Boleh, macam biasalah. So kita pinjamkan sebelah, dia akan jadi kosong dekat sini, yang ini akan jadi 13, betul? Tidak, tidak. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Geng, tadi dia pinjam 10 sebab dia base 10. Sekali lagi, tadi dia pinjam 10 sebab dia base 10. Sekarang ni abang kakak sekalian, sebabkan dia base 5, dia hanya pinjam berapa Dia pinjam 5 je lah. Dia pinjam 5 je lah. So 3 tambah 5 dapat berapa? 8. Lapan boleh tolak 4? Boleh. 8 tolak 4 berapa? 4. Shuttle. Next kita tengok. Kosong boleh tolak 3 tak? Tak boleh. Yeah. Itu sebab itu gunanya member sebelah. Kita pinjam dekat member sebelah, betul tak? Sama lah macam tiba-tiba kan cikgu awak suruh, okey, keluarkan jangka lukis masing-masing. Kita tak ada jangka lukis. Tapi nasib baik, kita ada kawan yang bapak dia belikan jangka lukis tu untuk dia pinjamkan pada kita, betul? Yes. Samalah benda ni. Kita pinjam kat sebelah. So yang ini daripada 4 dia jadi 3. Tadi kosong. Dia pinjam berapa Pinjam 5. 5 tambah kosong dapat 5. Inilah dia guna member sebelah. So 5 boleh tolak 3? Boleh. 5 tolak 3 dapat 2. 3 boleh tolak 2? Boleh. Tolaklah 2, tinggal 1. Dapatlah ini dia base 5. Boleh terima? Shuttle. Boleh 124 base 5. 124 base 5. Okay, tadi ada orang tanya saya, Sir, macam mana kalau base dia tak sama? Kalau base tak sama, awak kena samakan dulu. Sekali lagi kalau base tak sama, awak kena samakan dulu. Boleh? Alright. Cantik abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Seterusnya. Ada satu lagi ni yang merisaukan kita. Okay. Ni tak ada masalah Ni tak ada masalah. Sir, kalau base 7 pun sama dia tak kisah. Kalau base 5, pinjam 5. Kalau base 7, pinjam 7. Kalau base 8, pinjam 8. Kalau base 9, pinjam 9. Boleh dapat? Boleh dapat? Okey, sekarang ni abang kakak sekalian, betul tak kalau saya kata selalunya korang belajar tambah lagi senang daripada tolak, betul tak? Tambah lagi senang daripada tolak kan? Tapi abang kakak sekalian, untuk base ni kebanyakan orang dia boleh layan yang tolak ni, tambah dia kurang sikit. Untuk chapter ni operasi tambah lagi susah daripada operasi tolak. Operasi tambah lagi susah daripada operasi tolak. Tak percaya? Jom kejap kita tengok. Jen, macam biasa kita akan start dengan base 10 dulu. Okey, base 10. Katakanlah abang kakak sekalian, saya letak 5, 6, 7 base 10, tambahkan dengan 3, 8, 5 base 10. Okey, base 10. So, abang kakak sekalian, nak buat apa? Macam biasa bentuk lazim, so kita akan dapat 567 tambahkan dengan 385. Nah, tambah macam biasa saja abang kakak sekalian. So akan dapat berapa 7 tambah 5 dapat 12. 8 campur 6 dapat 14 campur 1 15. 5 campur 3 8 campur 1 9. Base 10. Betul? Betul kan? Betul tak? Salah? Salah kat mana? Salah kat mana? 5 campur 2 7 campur 5, 12. 6 campur 5, 14 campur 1, 15. 5, 6, 7, 8, 9. Betul lah! La ilaha illallah! Ini tambah macam biasa, so akan dapat 952 base 10. Tak ada masalah. Okay. Ini nombor biasa Ini nombor biasa. Tapi abang kakak sekalian, seandainya tadi daripada tadi lagi. So, kalau base tak sama, kira dijadikan base 10 dulu lah, sir. Okey, contoh. Kalau awak dapat something base 4, tambahkan dengan something base 3.
Ikut awak lah. Awak nak tukar jadi base 10 kira, ataupun awak nak tukar base 4 ni jadi base 3, silakan. Awak nak tukarkan 3 ni jadi 4, silakan. Tapi kalau saya buat apa? Base 4, base 3 ni tukar jadi base 10, baru tambahkan macam biasa. Lepas tu barulah convert balik menjadi base apa yang soalan nak. Boleh Boleh Okey, ngam Okey, saya padam benda ni. Sekarang ni saya nak munculkan soalan yang menyakitkan hati. Okey, korang nak base berapa? Silakan. Saya bagi pilihan kat korang. Kenapa base korang kecil-kecil lah? Kita main base 7. 8, 6, 7, base 7. Betul? Salah! Kenapa salah? Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kalau base 7, dia tak boleh ada nombor 7 ataupun nombor yang lebih besar daripada dia. Dia mestilah nombor yang lebih rendah daripada 7. Okay? So maksudnya yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh. Yang ni boleh. Faham? So sebab kalau awak tengok contoh, ni base 5. Mana ada nombor yang sama dengan 5 ataupun lebih besar daripada 5? Ni base 6, base 5. Mana ada nombor yang sama dengan 5 ataupun yang lagi besar daripada 5? Itu adalah sifat asli dia. Awak tak boleh nak ubah dia benda tu. Okay? Awak nak ubah dia jadi lebih baik, boleh. Tapi bukan dengan cara yang macam ni. Itu sifat dia. Boleh faham? Okey. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, saya tukarkan yang ni. Yang ini jadi Allahumma salli ala Muhammad. 663 lah 663. Okey. Ditolakkan dengan 663. Kita buat apa? Kita buat tambah. Astaghfirullahalazim. 663 ditambahkan dengan 210. Tak nak. Tak boleh. Yang ni letak 3 Yang ni 2 0 3 base 7. Okey. Abang kakak sekalian, kedua-duanya adalah base 7. So nak kena buat apa Kita buat bentuk lazim. 3 6 6 3 tambahkan dengan 2 0 3. Kedua-duanya adalah base 7. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jom kita tengok sekejap. 3 campur 3 6. Dah sama dengan 7 belum? Tak sama kan? So relax. 6. Okey. 6 tambah 0 dapat apa? 6. Dah sama dengan 7 ke ataupun lebih daripada 7? Tak. 6. Relax. 8. Tak relax kan? Tak relax. 8. Dah sama dengan 7 ke? Belum. Tapi dia dah lebih daripada 7 kan? Abang kakak sekalian, cuba awak tengok sini Okey, kalau 8, saya nak tanya, 8 ni ada tak set 7 satu set? Ada. 7 tambah berapa? Dapat 8. 7 tambah 1. Okey? 7 tambah 1. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, yang ini dikira sebagai satu bungkus. Dengar Ini dikira sebagai satu bungkus. Satu bungkus ni, bila dia dah komplit, kita kena deliver dekat sebelah. Satu bungkus ni, bila kita dah komplit, kita kena bungkus, kita kena deliver kat sebelah. Satu bungkus. Yang bawah ni tinggal apa? Balance-nya tinggal berapa? Balance-nya tinggal 1 sahaja. Balance-nya tinggal 1 sahaja kat bawah ni. Boleh faham? Okey. 3 campur 1 dapat apa? 3 campur 1 dapat 4. Dapatlah 4166 base 7. Okey. Kenapa 1? Sebenarnya, dia punya konsep sama macam ni. Cuba awak tengok 7 campur 5 dapat apa? 12 kan? Daripada 12 ni, ada berapa set 10? Sebab dia base 10 kan? Betul tak? Dia akan ada 10 dengan 2. Betul tak? So, dia akan letakkan apa Satu bungkus, satu set letak dekat atas. Letak kat sebelah. Bagi sebelah. Sebab dia tak akan boleh tampung nombor yang lebih daripada nombor 10. Faham? So, saya nak tanya. Kalau awak tanya saya kan, Sir, kenapa 1, Sir? Kenapa dia tak letak 7? Saya nak tanya awak balik. Kenapa dia letak 1? Kenapa dia tak letak 10 kat situ? Faham tak? So maksudnya sebenarnya yang satu ni bukan 10 benda. Dia adalah 1 unit 10. Sama juga macam ni. Dia adalah 1 unit 7. Dia bawa ke sebelah. Boleh faham?
Satu lagi. Okay, kita buat satu lagi contoh. Okay, saya letakkan 5, 6, base 8 ditambahkan dengan 7, base 8. Okay, silakan abang-abang dan kakak-kakak sekalian nak buat apa dulu? Buat bentuk lazim 566, base 8 ditambahkan dengan 77, 77, base 8. Yes. So awak akan dapat apa? 6 campur 7 dapat 13. 6 campur 7 dapat 13. Masya Allah tuan-tuan. 13. Boleh letak 13 tak kat sini? Tak boleh. So kita kena pisahkan. Geng, ada 8 tak kat sini? Ada 8. Balance ni akan jadi berapa 5. So 8 ni akan jadi satu bungkus yang kita akan transfer dekat sebelah sana. Okay. So maksudnya yang tinggal kat bawah tinggal berapa? 5. Seterusnya 6 campur 7 dapat berapa? 13 campur 1 dapat 14. Masya Allah. Geng, ada 14 geng. 14 geng. Daripada sini kita akan dapat apa? 8 campur 6. Geng, 8 ni adalah satu bungkus yang kita akan transfer dekat unit lain. Okay, kat sebelah sana. So yang bawah tinggal berapa? Tinggal 6. Cantik. Dan akhir sekali 6 campur 1, 5 campur 1 dapat 6. Dapatlah jawapan kita adalah 665 base 8. Boleh terima? Boleh terima? Jom! Okay, let's go. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Settle So maksudnya kita dah tahu macam mana kita nak convertkan nombor daripada base 10 ke base yang kurang daripada 10, dan juga kita dah belajar macam mana nak convertkan daripada base yang kurang daripada 10 ke base 10. Boleh faham? Boleh faham? So ingat, apa-apa pun contohlah base 4 nak tolak base 3. Nak buat apa Bridge dia kena ada base 10. Boleh faham? Tukarkan base 10, selesaikan macam biasa, lepas tu tukarkan balik dengan base yang kita nak. Okey, abang kakak sekalian, jom kita jawab soalan yang saya bagi dekat sini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Tiba-tiba aku melayang. Tiba-tiba masuk sekolah, masuk exam, masuk soalan macam ini. Tak terkangkang kita waktu tu. Nak buat apa? Ya Allah hebatnya. Ya Allah hebatnya. Abang kakak sekalian, ni macam algebra. Contoh. Saya letakkan 3 tambahkan dengan X sama dengan 5. Nak buat apa? Macam nak dapatkan X ni Macam dapat X? Yes. Kita bawakan 3 ni pindah sana jadi tolak. Betul? So X akan jadi 5 tolakkan dengan 3. Dapatlah X sama dengan 2. Betul tak? Kan? Sama juga teman-teman sekalian. Macam mana hamba nak royak hak ni kita nak buat gapo yang ini kita campakkan ke sebelah jadi tolak. So maksudnya abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kita akan dapat K base 4 bersamaan dengan 10031 base 4 ditolakkan dengan 1331 base 4. Nanti awak dapatlah jawapan dia. Silakan abang kakak sekalian, saya nak awak jawab sendiri sekejap. 30 saat, go. Sepuluh saat. Lima, 4, 3, 2, 1. Okey. Sudah ke? Yes, semua dah dapat 2110. So jawapannya akan jadi D dadu. Betul ke? Jap, saya nak check jap. 10031 ditolakkan dengan 1331. Ini senanglah ni kan. Kosong. Pinjam sebelah jadi berapa Pinjam sebelah jadi berapa? Base 4 kan? Jadi 4. Yang ni, alamak, dia tak ada. 3. Yang ni jadi kosong. Betul? Yes. So abang-abang dan kakak-kakak sekalian, 4 tolak 3 dapat 1, 3 tolak 1 dapat 2, kosong. Dapatlah 2100 base. Base 4. Yes, base 4. Okay, settle Alright, abang kakak sekalian, yang ini pula. Soalan nombor 1. Macam mana nak selesaikan soalan nombor 1 ni?
Buat darab dulu. Okey, kita tengok kita buat darab dulu. Darab dulu, lepas tu tambahlah kan. So maksudnya abang kakak sekalian, 8 kuasa 3, 8 kuasa 3, darabkan dengan 5, awak akan dapat 2560. Okey. 7 darabkan dengan 64, dapat 448. So tambahkan dengan 2560, tambahkan dengan 1, dapatlah jawapannya adalah 3009 base 10. Betul? Kan? So 3009 base 7, dia nak tukar dalam nombor asas 8. So nak kena buat apa bang kakak sekalian? Tukarkan balik. So base 10 berapa tadi? 3009 base 10, tukarkan base 8, dapatlah 5701. Betul? Kan? So jawapannya awak akan jadi 5701 base 8. Betul? Yes, ini jawapan awak. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, macam biasa geng, dah nama pun paper 1 mestilah ada trik dia. Abang kakak sekalian, sebenarnya dia dah bagi tahu dah kat sini. 8 kuasa 3, 8 kuasa 2, 8 kuasa 1 ada tak? Tak ada. Dia ada je 8 kuasa kosong kat sini, 1. So maksudnya abang kakak sekalian, 8 kuasa 3, 8 kuasa 2, 8 kuasa 1, 8 kuasa kosong. 8 kuasa 3 ada berapa? Ada 5. 8 kuasa 2 ada berapa? Ada 7. 8 kuasa 1 ada tak? Tak ada, kosong. 8 kuasa kosong ada berapa? Ada 1. Dah, settle. Tiba-tiba aku melayang. Settle. Serius rasa? Ya, serius. Memang ini contoh. Kalau yang ni dia letak 4. Dia duduk kat mana? Dia adalah 8 kuasa kosong 1. Tukar jadi 4. Faham? Yes. Itu je beza dia. Boleh faham Yes. Okay. Saya nak korang buat balik. Ini. Yang ni. Silakan. Soal lagi. Saya tak nak tunjuk. Sudah. Okey, tengok balik Dia bagi 4 kuasa 3, 4 kuasa 1. Yang satu lagi tu tak ada, maksudnya dia adalah wakil kepada 4 kuasa kosong So, kita akan susun kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. 4 kuasa 3, 4 kuasa 2, 4 kuasa 1, 4 kuasa kosong. 4 kuasa 3 ada berapa? Ada 1. 4 kuasa 2 ada berapa? Kosong. 4 kuasa 1 ada berapa? 1. 4 kuasa kosong ada berapa? 3. 1 kosong, 1 3 base 4. Boleh faham? Okey. Yang ini dia adalah trik je sebenarnya. Saja sebenarnya. Okey. Sekali lagi. 4 kuasa 3, 4 kuasa 2 tak ada. So tu sebab 4 kuasa 2 kosong. Macam dekat kedai tu awak tak beli apa-apa. Tapi dekat kedai 4 kuasa 1 awak beli 1. Okay. Yang ni, 3 ni apa sah? 3 ni sebenarnya adalah 3 darabkan dengan 4 kuasa kosong. Sebab 4 kuasa kosong kan 1. Kan? 4 kuasa kosong kan 1. Jadi macam ni. Boleh faham? Okay. Contohlah saya letakkan satu lagi lah. Saya bagi satu ni. 7 kuasa 3 tambahkan dengan 7 kuasa 1 tambahkan dengan 4. So dia akan jadi apa Dia akan jadi berapa base 7? Dia akan jadi, tengok 7 kuasa 3, 7 kuasa 2, 7 kuasa 1, 7 kuasa kosong. Halo, tengok sekejap. 7 kuasa 3 ada berapa? Ada 1. 7 kuasa 2 ada berapa? Tak ada, kosong. 7 kuasa 1 ada berapa? Ada 1. 7 kuasa kosong ada berapa? Ada 4. Dapatlah 1014 kat situ. Okay, tapi abang kakak sekalian, kalaulah dia ngada-ngada sikit, dia nakal-nakal sikit, contohnya 3 darabkan dengan 7 kuasa 2. Okay, tambahkan dengan 5 darabkan dengan 7 kuasa 3. Tambahkan dengan 4, 7. Tambahkan dengan 4 macam ni. Okay.
Apa patut kita buat? Cuba tengok dulu. Yang ini ada 1, yang ni ada 2. Nampak tak dia punya nakalnya dia letak 7/2 dulu baru 7/3. Faham tak? Tapi kena ingat susunan kita kena 7/3, 7/2, 7/1, 7/0. Halo, 7/3 ada berapa unit? Ada 5 unit. So 5. 7/2 ada berapa unit? Ada 3 unit. Letak 3 unit. 7/1 ada berapa? Enggak ada dong. 7/0 ada 4. 5304. Boleh terima? Boleh Cantik. Sekejap, ada lagi tak soalan macam tu? Oh, tak ada dah. Kesian. Settle. Okay. Beres. Satu lagi soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan berikutnya. Apakah nilai digit 2 dalam asas 10 bagi nombor 4231? Saya ulang soalan. Apakah nilai digit 2 dalam asas 10 bagi nombor 4231? Anda ada talian hayat kalau anda nak guna? Masih yakin dengan diri sendiri? Tak apa. Jadi abang kakak sekalian, apakah jawapan dia? Geng, ini base 5. So nak buat apa 5/0, 5/1, 5/2, 5/3. Betul? 5/3, 5/2, 5/1, 5/0. Okay. 1, 5, 2, 5, 1, 2, 5 kan? Yang ini akan jadi, 1, 5, 2, 5, 1, 2, 5. Jawapan kita akan jadi apa 125 salah, 200 salah, 250 salah. Okay. 25 darabkan dengan 2 dapatlah 50. Faham? 25 darabkan dengan 2 dapatlah 50. Itulah dia. Okay, boleh Okay, saya nak ngada-ngada nak try korang balik. Boleh? Saya nak try korang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Contohlah, saya letakkan 3, 1, 1, 2, base 5. Okay. Tak nak 3, 1, 4, 5. 4, 2, base 5. Okay. Saya nak tahu nombor 3 untuk nilai digit, nilai tempat. Mampui. Saya nak tanya korang, bila last korang dengar nilai tempat dengan nilai digit ni? Darjah 6 kan? Nilai tempat dengan nilai digit, korang dengar last darjah 6 tau. Saya tahulah. Saya ajar darjah 5, darjah 6, form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Geng, contoh saya letakkan contoh 3,425. Okay, 3,425 tak nak 613,425. Saya nak ambil nombor 4 je. Okay, saya nak tanya nilai tempat dia apa 100 kan? Nilai tempat dia 100. Nilai digit dia 400. Nilai digit dia adalah 400. Nilai tempat dia akan jadi 100. Betul? Kan? Nilai tempat dia adalah 100. Tapi abang kakak sekalian, yang ini, cuba korang tengok sekejap. 3. Sekali lagi, sebelum jawab, ingat, letak dulu 5/0, 5/1, 5/2, 5/3. So now, abang kakak sekalian, nilai digit kita tahu. Ini adalah 5/3 darab 3 kan? 5/3 darab 3. So 5/3
darabkan dengan 3. 5 kuasa 3 adalah 125. Darabkan dengan 3. So akan dapat berapa 375. Am I right? Betul Tapi abang kakak sekalian, kalau ditanya pasal nilai tempat. Nilai tempat ni apa? Nilai tempatnya apa? 100. 100. Darabkan dengan 4, dapat 400. Kalau ini, nilainya adalah nilai tempatnya 1000. 1000. Kalau nilai digitnya, darabkan dengan 3, dapat 3000. Faham? Faham? Yang ini, nilai tempatnya berapa? 1. Nilai tempatnya berapa? 5. Nilai tempatnya 25. Nilai tempatnya 125. Tapi kalau nilai digit, 2. 4 darabkan dengan 5, 20. Nilai digit, 1 darabkan dengan 25, dapat 25. Nilai digit, 3 darabkan dengan 125, 375. Boleh faham? Boleh faham Cantik. Beres. Beres. Alhamdulillah, tenang saya. Kelas habis pukul berapa? Ada lagi 10 minit. Ada 10 minit lagi. Okey, jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, boleh tak saya nak tengokkan kejap? Cuba korang jawab kejap soalan nombor 7. Silakan. Soalan nombor 7. 1 minit 30 saat dari sekarang. Jahat soalan ni. Jahat soalan ni. Dia dah lama rancang. Kita je yang lalai. Kan? Kelas saya yang subscription class dah nak habis minggu. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا الشافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Buka lagu For the Rest of My Life tengah trend sekarang. Oh, serius Lagu For the Rest of My Life adalah lagu tahun 2010. Waktu tu saya form 5. Saya form 5 tahun 2010. Korang 2020 baru nak form 5. Lambat. Saya form 5 tahun 2010. Paling perform. Itu je nak cakap. Tuanya so what? Okay, let's go. Jom abang-abang dan kakak-kakak sekalian, mari kita selesaikan soalan ini. First of all, dia kata jumlah pelanggan ke sebuah restoran pada bulan April adalah 4510 base 10. 4510 base 6. Tapi dia kata apa berapakah jumlah purata pelanggan ke restoran setiap hari pada bulan April? Jika dibuka setiap hari. Saya nak tanya, bulan April ada berapa hari? Januari, Februari, Mac, April. Ada 30 hari. Betul? Ada 30 hari semuanya. Tapi kalau kita tengok app dekat sini, kalau kita tengok app dekat sini, contoh app days ni, nampak app days ni kalau kita buka, tinggal 71 hari lagi kan? Tinggal 71 hari lagi.
So abang-abang dan kakak-kakak sekalian, jom kita tengokkan kejap. First of all nak kena buat apa Kita kena tukarkan jadi base 10 dulu, betul? Kita kena tukarkan jadi base 10 dulu. Diam semua orang. So 4510 kita ada 4510 base 6. Nak tukarkan jadi base 10 nak guna apa Nak kena tukar jadi apa Yaza. Betul? Kita pisahkan. Dapat 6 kuasa 0, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2, 6 kuasa 3. Tuan-tuan dan puan-puan, syekhiyah. Kita akan dapat sini 1, sini 6, sini 36, sini 216. Betul? Yaza. Jadi abang kakak sekalian, tolong kejap saya. 216 darabkan dengan 4. Dapat berapa? Dapat 864. Ditambahkan dengan 36 darabkan dengan 5 dapat 180. Okey, ditambahkan pula dengan 6, ditambahkan pula dengan 1, betul? Betul Okey, so abang kakak sekalian total dia akan dapat berapa tambah 1 pula, tambah kosong lah. Astaghfirullahalazim. So dapat berapa total dia? 1050. Dah 1050 ni dia nak purata, betul tak? Dia nak purata kan? Jumlah purata pelanggan. So nak kena buat apa Kena buat apa? Darab ke bahagi? Bahagi kakak. Sebab dia nak kata setiap hari. So, dia nak tahu total 1050 pelanggan tu bahagikan dengan 30 hari. Dia nak tahu satu hari berapa orang. 1050 bahagikan dengan 30 dapat 35 orang per hari. Maksud pelanggan dia satu hari 35 orang geng. 2 hari dah 70 orang. Betul tak? Kalau seorang ni, katakanlah seorang tu makan set RM16. Darabkan dengan RM35. Nampak? Sel pada hari tu adalah RM560. Sel pada hari tu adalah RM560. Tapi saya rasa ni mesti restoran mahal ni. Dia punya hanya harga kau ni. Confirm. Abang kakak sekalian, dah dapat puratanya 35 orang. So nak kena buat apa abang kakak sekalian? Kena buat apa? Berikan jawapan dalam base 4. So tukarkan dalam base 4. Yang ini base 10. Tuan-tuan dan puan-puan, 35 base 10 nak tukar jadi something base 4. Tuan-tuan dan puan-puan, silakan geng. Nak kena buat apa Yes. Tablet 4 kuasa 0, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2, 4 kuasa 3. Mari 1, 4, 16, 64. Mampu tak yang sana tu? Boleh ke tak? Tak boleh. Ni boleh tak? 16 boleh. 16 boleh lagi. 16 tak boleh dah. So dia akan jadi, dia ambil 2 dekat sini, iaitu dapat berapa tu? 32. Yes. Daripada 35 tolakkan dengan 32, tinggal 3. Okay. So dapatlah tinggal 3 kat sini. Boleh tak? Tak boleh. Boleh tak? Boleh. Dapatlah jawapan kita akan jadi berapa? 203 base 4. Dan inilah dia jawapan akhir kita. Boleh dapat? Boleh Alright. Ngam je abang kakak sekalian. Masya Allah. Ya. So abang-abang dan kakak-kakak sekalian, ada lagi 2 soalan ni. Soalan nombor 6 dengan soalan nombor 8. Boleh tak yang ini saya tinggalkan untuk awak jawab sendiri? Nanti sebelum saya upload, saya akan letakkan jawapan dekat jawapan akhirnya. Boleh? Saya sediakan jawapan saja, awak carilah sampai awak dapat. Boleh Alright. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Saya minta maaf kalau saya ada tersasul ataupun kalau awak rasa awak masuk kelas ni tak ada beri manfaat apa-apa, saya minta maaf. Mungkin awak terlalu pandai dan awak dah komplitkan semua benda. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, jangan risau. Semua benda yang saya contohkan kat iPad ni yang dipancarkan kat TV ni akan saya upload dekat dalam app nanti. Okay? Tunggu. Kalau bukan malam ni, mungkin malam esok korang boleh check. Boleh Alright, saya harap saya dapatlah membantu korang. Kalau tak banyak pun sikit lah. Dan saya ada kepilkan sekali dekat sini untuk base yang perlu awak tahu. Okay, untuk base 2 sampai kuasa 6, untuk base 3 sampai kuasa 5, yang lain semua base kuasa 4. Kenapa saya letak sampai kuasa 4? Sebab sepatutnya sampai kuasa 3 korang dah hafal dah waktu form 1 dulu.
Sampai kuasa 3 korang dah hafal dah sampai form 1 dulu. Okay, saya tambahkan satu lagi kuasa untuk korang punya form 4 dan form 5. Boleh Alright, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, satu benda yang saya nak pesan dekat korang dalam berhibur, dalam berseronok, ingat juga abang kakak sekalian, matlamat kita hidup dekat dalam dunia ni bukan untuk berseronok. Tapi why not dalam kita berseronok tu, sambil-sambil kita berseronok tu, sambil-sambil kita boleh ingat pada Tuhan Yang Maha Esa. Kan lebih cun tu, kita berseronok sambil dapat pahala. Kita dapat pahala bukan kena kerut kepala, tapi kita tengah berseronok dengan pahala yang kita dapat tu. Jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, itu daripada saya. Terima kasih semua. Saya Memang Arif. Mungkin ni tak tipu. Sekalian, meyopian ren. Hindi munjay po solate. Ya cera jud na hibolta. Doakan saya semua orang. Saya juga doakan semoga